Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everybody doing? How are you doing, guys? Okey, sekarang ni dalam video ni saya nak kongsikan tentang jenis-jenis pembelian rumah. Okey, tuan-tuan dan puan ada yang sedia maklum kan? Ada orang jenis beli rumah cara macam ni, ada orang beli rumah cara lelong, ada orang beli rumah cara macam ni, kan? So, jadi macam sekarang ni kita nak susunkan untuk fahamkan ada 3 jenis cara pembelian rumah. Okey, at the end tuan-tuan dan puan, asasnya iaitu nak membeli rumah. So, semua dalam ketiga-tiga cara membeli rumah ni ada kelebihan, ada kekuatan dan ada kelemahannya yang tersendiri. Okey, untuk kita fahamkan, kita tengokkan daripada kita punya slide ya. Okey, tuan-tuan dan puan. Cara pembelian rumah yang pertama iaitu dinamakan sebagai pembelian rumah new development, rumah baru. Okey. Tak apa, saya terangkan dulu yang asasnya ada berapa, ada 3, nanti kita akan pergi satu persatu. Apa nature daripada setiap pembelian tersebut. Okey, rumah baru yang biasa sebutkan sebagai membeli rumah under con. Under con apa? Iaitu under construction. Rumah baru, new development. Ini dalam bahasa yang sama dah. Yang kedua adalah membeli rumah sekunda, pasaran sekunda, iaitu biasa disebut sebagai rumah subsale. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, kita membeli rumah juga boleh membeli rumah daripada pasaran lelong. Jadi asasnya ada 3 cara pembelian rumah. Adakah ada satu di antara yang lain yang lebih baik daripada satu yang lain? Adakah satu di antara yang lain yang lebih lemah daripada yang lain? Jawapannya tidak. Semuanya ada kelebihan, kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. Baik, kita tengok nature dia dan tuan-tuan dan puan nanti boleh menilai masing-masing. Okey, kita tengok yang pertama. Apabila kita membeli rumah daripada pasaran utama ataupun disebutkan sebagai new development ataupun under construction tadi kan. Okey, yang pertamanya biasanya dikaitkan dengan deposit yang rendah. Okey, tuan-tuan dan puan perasan tak bila kita lalu satu projek tu kan, kadang-kadang dekat banner, dekat billboard besar di hadapan projek tersebut, developer tuliskan free spa. Contoh kan, spa tu bukan yang herba apa semua wap tu, bukan ini spa, sales purchase agreement, free spa, free stamp duty, semua low deposit, bayar 1,000 saja. Itu biasa dikaitkan dengan new development rumah ni, rumah baru. Kemudian dia ada warranty. Tuan-tuan dan puan, bila kita beli rumah baru ni, developer wajib bagi warranty seminimum 2 tahun selepas pembinaan. Yang disebutkan sebagai warranty after, ni lah selepas dah siap tu lah. Bila kita dah dapat kunci, kita dah dapat vacant possession, kan developer dah dapat CF. Dulu dikenali sebagai CF, zaman sekarang disebut sebagai, dulu CF lah, Certificate of Fitness. Sekarang ni disebut sebagai CCC, Certificate of Completion and Compliance. Bila dia dapat CCC itu, barulah dia berhak dan layak untuk bagi kunci kepada pembeli-pembeli rumah. Penyerahan kunci itu, handover keys itu kita sebut sebagai vacant possession. Mendapat possession secara pemilikan kosong. Bila dapat tu, developer wajib memberikan warranty kepada pemilik-pemilik rumah. Kerana apa? Sepanjang pembinaan tersebut, iyalah nampak semua okey, CF semua dapat kan, CCC semua dapat. Tapi kadang-kadang bimbang, takut bila dah duduk tu ada je masalah yang berlaku. Jadi developer kena rectify balik, kena betulkan balik. Itu yang kedua, warranty. Yang ketiga, dia berkaitan dengan emosi kita membeli rumah ni, rumah baru kan. Kita rasa seronok. Yalah, rumah orang tak pernah duduk, kan kita orang pertama je. So emotionally, biasanya orang membeli rumah baru ni, salah satunya the feel good factor tu, dia rasa selesa kerana dia memberi satu rumah yang baru. Okey, biasanya juga rumah baru ni berbanding dengan subsale, harganya agak premium. Yalah, berkaitan dengan rumah baru kan. Kerana dari segi infrastruktur, daripada segi bangunan tersebut pun semuanya materialnya baru. Jadi harganya akan jadi lebih premium sikit berbanding dengan pasaran subsale. Namun kadang-kadang dalam situasi semasa ni ada developer menjual sama dengan pasaran semasa, malah ada juga developer yang jual bawah daripada pasaran semasa subsale yang sedang jual. Okay, dan terakhir sekali ada pelbagai package. Ini developer nak bagi menarik dia punya offering tu, penjualannya. Dia bagi jual macam-macam lah. Free spa, free stamp duty. Ada tu dia bagi free kitchen cabinet. Kan? Ada tu dia bagi free air conditioner. Ada tu dia bagi free security guard for 1 year. Macam-macam lah. Semua dalam kepelbagaian package tersebut. Ini cara pembelian rumah. Cara pembelian rumah yang pertama iaitu membeli rumah new development. Okey. Yang kedua tuan-tuan dan puan iaitu daripada pasaran subsale, pasaran sekunda.
Rumah second, ini emotional lah. Ada setengah orang tu rasa tak selesa lah. Aku tak selesa lah beli rumah second ni. Pasal apa? Yelah bekas rumah orang, kita tak tahu apa sejarah dia buat rumah dulu. Ada yang berpendapat begitu. Itu secara emotional impact kepada kita punya keputusan membeli tersebut. Okey, rumah second. Syarat boleh susun. Yang menariknya dalam keadaan ini, bila kita beli rumah second ni, beli rumah subsale ni, dia berkait rapat dengan law of contract. Maksudnya satu kontrak perjanjian. Apa syarat yang saya offer? Sekiranya owner setuju, maka dia membentuk satu kontrak. Maksudnya owner offer and acceptance tersebut berlaku. Contoh begini, saya beritahu dekat owner, "Tuhai tuan owner, saya ni tak ada duit nak bayar deposit penuh. Deposit biasa kan kita bayar 10%, 90% kita buat loan kan. So 10% tersebut saya beritahu owner, boleh tak saya bayar RM5,000, kemudian baki deposit tersebut saya gunakan daripada pengeluaran KWSP saya." Adakah semua orang buat begini? Jawapannya tidak. Ada setengah-setengah orang je buat begini. Kalau owner setuju, tak ada masalah. Dan syarat tersebut akan dinyatakan dalam sales and purchase agreement kita, perjanjian jual beli kita. So lawyer, peguam akan menulis dalam tu. Okay? Owner setuju yang mana pembeli akan buat baki bayaran deposit melalui pengeluaran EPF account 2-nya. So itu yang dimaksudkan di mana syarat-syarat boleh disusun. Berbanding berbeza dengan rumah baru tadi. Kita tak boleh nak susun syarat dengan developer. Why? Dalam rumah baru, SPA-nya tertakluk di bawah Housing Development Act. Okey. Yang seterusnya, kos tinggi. Ini berkait rapat dengan subsale ni, kosnya agak tinggi. Kerana apa? Permulaan pun kita kena ada deposit 10%. Ini dalam keadaan pembelian yang straightforward. Deposit 10%. Loan kita yang paling tinggi maksimum bank boleh provide iaitu 90%. Dekat situ saja pun dah satu kos iaitu 10% tersebut kan. Daripada harga beli. Kalau RM500,000 maka 10% membentuk RM50,000. So, kos-kos lain lagi, stamp duty, SPA to transfer, kemudian stamp duty of loan agreement, kemudian nak kena bayar pula valuation report, MRTT, itu semua bila tambah-tambahkan membentuk di antara 5 ke 10% daripada 10% yang asal tu. Contoh begini, saya membeli sebuah rumah RM500,000, 10% deposit pun dah RM50,000, tambah lagi 5%. 5% daripada RM500,000 membentuk RM25,000, kan? RM25,000 campur RM50,000 deposit, jadi RM75,000 kita kena ready untuk beli rumah subsale. Adakah ini satu kelebihan atau kelemahan? Tuan-tuan perempuan boleh nilai sendiri. Okey? Itu mengikut keadaan situasi semasa ke semasa lah, mengikut deal kita dengan owner tersebut. Bagaimana kita boleh bincang benda tu. Dan yang terakhir sekali, kita kena ready deposit tadilah yang membentuk sebagai kos yang agak tinggi dalam pasaran subsale. Okey, ni yang kedua. Yang terakhir sekali tuan-tuan perempuan, iaitu kita beli hartanah secara pasaran lelong. Okey. Lelong ni dikait rapat dengan hartanah tersebut dijual dalam keadaan yang murah. Okey. Asasnya begini, kenapa satu-satu hartanah tersebut boleh lelong? Kita faham kan Iaitu bank kita sebagai peminjam. Kita ambilkan situasi kita sebagai peminjam. Apabila kita berjanji dengan bank, sebab tu bank minta dia masukkan dalam kita punya dokumen hak milik, gadaian menjamin wang pokok. Maksudnya kita menggadaikan rumah kita tu kepada bank, menjadikan bank ada hak untuk mengambil tindakan sekiranya kita tidak memenuhi janji. Janji apa? Iaitu janji untuk membayar balik kita punya installment tersebut. Membayar balik baki pinjaman kita. Membayar balik pinjaman kita dalam bentuk ansuran tu lah. So, bila kita nak membayar balik tu, kita tak dapat bayar kan. Katalah dalam keadaan suasana semasa, ekonomi yang merudum, kita kena buang kerja, sebagainya tak boleh bayar. Jadi, bank akan trigger untuk melelong rumah kita. Okey, tanpa ataupun dengan restu kita. Dia tak perlu pun, dia minta, dia akan hantarlah reminder, ingatkan kita sebagainya. Tapi kita yang tak respon kan. Jadi dia terus, tanpa pengetahuan kita pun dia boleh lelong. Kerana apa? Itu janji awal kita dengan bank. Jadi bila bank lelong, syarat utama yang bank nak fokus adalah nak tutup hutang baki tu. Jadi kadang-kadang sebab tu, bila bank, asasnya dia akan mula dengan menjual pada market value semasa. Sebab tu dia perlukan valuation report, dia lantik seorang pelelong, dia akan lelong pada market value semasa. Tak ada pembida. So apa bank akan buat? Bank akan reduce 10%. Dia akan reduce, sampailah ada orang yang ingin beli rumah tersebut, ingin bida rumah tersebut. So bank punya excitement apa? Iaitu baki pinjaman yang belum dibayar itu sahaja. So kalau katalah dia berjaya lelong lebih daripada baki pinjaman kita, maka bank dia ambil dulu baki dia tersebut campur dengan kos fee yang terlibat untuk lelongan tu. Kalau ada lebih, dia akan bagi balik kepada pemilik asalnya. Okey, murah. Kemudian kos tinggi. Okey, tuan-tuan pun kena hati-hati. Dalam lelong ni dia melibatkan banyak kos yang kita risau kita tak perasan. Asasnya yang pertama, kita kena ada 10% deposit.
Okey, kita nak masuk membida tu, syarat sahnya untuk kita dibenarkan layak untuk masuk dalam Dewan Lelongan, kita kena ada 10% deposit tersebut diberikan kepada mahkamah, pejabat tanah dan kepada bank nak menunjukkan yang saya serius nak masuk. Barulah dibenarkan kita masuk Dewan Lelongan. Itu baru satu. Kemudian legal fee bila kita nak buat pindah milik, legal fee loan agreement, kemudian kalau ada tunggakan, kemudian kalau ada rumah tersebut dalam keadaan teruk kan, nak kena renovate, baiki sebagainya, itu yang dikaitkan rapat dengan lelongan ni. Dia ada kos yang tersendiri. Kadang-kadang kosnya tinggi, melebihi daripada kalau beli rumah biasa, lebih baik daripada beli lelong. Hati-hati tuan-tuan, dia tiada warranty. Kenapa dia tak ada warranty? Dia berbeza dengan rumah baru tadi. Rumah baru developer bagi kunci kat kita dalam keadaan dia ada warranty 2 tahun. Tapi tidak lelong. The moment kita menang lelongan, so kita mengambil rumah itu seadanya. Sebab tu kekuatan dalam lelong ni dari segi undang-undang, dia ada satu perkataan dia tuan-tuan, iaitu ianya dijual as is where is basis. As is where is basis, iaitu jualan seadanya. Kalau rumah tu hancur ke, teruk ke, rumah tu ada penyewa ke, tuan rumahnya duduk lagi ke, rumah tu ada caveat ke, rumah tu ada tunggakan cukai pintu berbelas ribu ke, ambil sekali package. Itu maksudnya tu. Ialah pelelong, macam saya sendiri pelelong akan bagi tahu kepada pembida, tahniah tuan kerana memenangi lelongan ini, hartanah ini dijual dengan keadaan seadanya. Tuan ada 90 hari untuk menyelesaikan baki bayaran tersebut. Kita sebut begitu je, maksudnya dia faham. Semua apa-apa tunggakan, apa-apa yang kena mengena dengan rumah tersebut, dia kena tanggung. Itu dalam lelongan. Okey, so kena perhatikan, kena cek betul-betul sebelum masuk lelongan tersebut. Okey, so dengan itu adalah asas kepada jenis-jenis pembelian hartanah. So diharap menjadi panduan kepada tuan-tuan puan kepada yang ingin untuk membeli hartanah 3 jenis pembelian tadi, iaitu secara new development, kemudian secara subsale dan juga secara lelong. Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.